Saya tengok tuduhan pembangkang bahawa kita mempolitikkan insiden pencerobohan Sabah ini merupakan satu tindakan yang bukan saja tidak bertanggungjawab tetapi konsisten dengan tindak tanduk mereka sebelum daripada ini, menuduh insiden ini merupakan satu sandiwara. Dan saya telah mengingatkan Dewan tadi dalam konteks 10 ahli anggota keselamatan kita terbunuh, dalam konteks 551 orang pengganas telah kita tahan, ada yang dihadapkan ke mahkamah, dan 72 pengganas dibunuh, 5 pengganas tercedera. Kewujudan Eskom, kewujudan S-Zone yang melibatkan 10 daerah, dan baru-baru ini diserahkan oleh pihak ATM dan PDRM kepada Ketua Pengarah yang akhirnya akan bertanggungjawab kepada Majlis Keselamatan Negara. Saya tengok memang kalau nak politik pun ada had dan batasannya. Bayangkan anak yang kehilangan bapanya, isteri kehilangan suami, ibu bapa kehilangan anak serta menantunya. Itu dituduh sandiwara. Itu masih lagi berpolitik. Sebab itu dalam kita nak menanam politik kebencian dan menggamburi mata rakyat, dalam nak mempecah belahkan masyarakat, ada had dan batasannya. Dan sebab itu keselamatan, keamanan, maruah negara kita dalam hal-hal yang sebegini rupa ada masa dan tempatnya untuk kita merapatkan barisan. Dan sebab itu saya tegas dalam jawapan saya tadi. I want to look forward. We have given the command of Eskom to the relevant authorities, but the military is also continuing with their presence. I believe that this is unique in the world, where we get different stakeholders working across agencies and ministries. Unique in the sense that we're looking at defense and security. Unique dalam kita melihat kepada pertahanan dan keselamatan, gandingan di antara polis dan tentera. Dan lepas ini bila kita libatkan sekali Jabatan Immigration, Jabatan Pendaftaran, Kerajaan Negeri, apa yang kita lakukan ini merupakan transformasi cara pendekatan terhadap ancaman-ancaman baru yang datangnya dengan globalisasi, dunia tanpa sempadan, perjalanan manusia, maklumat, wang ringgit, senjata, yang merupakan ancaman-ancaman baru kepada kepentingan dan keselamatan nasional kita. Mungkin sebelum ini ada ditimbulkan dalam soal jawab yang mengatakan siasatan dalam percubaan itu masih lagi di peringkat siasatan. So, sejauh mana siasatan itu? Bila dijangka mungkin kerajaan melihat? Saya kalau boleh daripada dulu lagi masa saya Menteri Dalam Negeri, kalau ikut hati kecil saya, memang kita nak dedahkan, tetapi kita kena bertanggungjawab. 500 mereka telah pun ditahan. Saya rasa banyak maklumat yang diterima hasil daripada soal siasat mereka ini, dan saya tidak mahu pendedahan sesuatu menjejaskan siasatan susulan kepada apa yang sebenarnya berlaku. Kedua, ada yang telah pun didakwa di mahkamah, dan kalau dengan pendedahan maklumat-maklumat tertentu itu, ia sub judice dan dilarang kerana perbicaraan di mahkamah. Saya rasa itu juga merupakan satu kekangan bagi kita nak mendedahkan segala-galanya. Tetapi itu tidak bermakna bahawa kita berpolitik. Ini tidak bermakna bahawa kita tidak menyembunyikan sesuatu daripada orang ramai. Kerana sebenarnya ia memihak kepada pihak polis dan tentera yang ikhlas, jujur dan terpaksa berdepan dengan mereka yang telah mengorbankan keringat, air mata, darah dan nyawa
kita mahukan akhirnya keadilan. Itu kena tanya pihak berkenaan kerana dulu saya di bawah Kementerian Dalam Negeri, sekarang ni di bawah Pertahanan pula, dan baru-baru ni kita telah melibatkan Eskom secara langsung, kerajaan negeri. Dan bila kita cakap pasal pemindahan kampung-kampung air, status warga negara dan mereka penduduk yang berada di sana, itu akan melibatkan immigration, Jabatan Pendaftaran dan banyak lagi pihak. Saya tengok ini merupakan template yang terbaik yang mungkin akan mewarna dan mencorakkan lanskap kita di pantai timur Sabah untuk mungkin 50 tahun yang akan datang. Yes. Ada keputusan untuk tetapkan yang 3 dalang yang Ya? 3 nama dalang balik soalan pertahanan. Itulah saya kata nama-nama tu kita dapat tahu mungkin lebih daripada 3 pun. Tetapi ianya mesti disahkan oleh pihak-pihak tertentu. Keduanya, kita kena adil kepada mereka yang terlibat. Kita tak nak ada mana-mana pihak yang terinaya. Tetapi mereka yang betul-betul terlibat merupakan penderhaka, pengkhianat, dalang kepada pengorban, mereka yang terkorban. Saya rasa mereka akan dihadapkan ke muka keadilan. Itu saya sendiri secara peribadi mahu lihatnya berlaku. Tetapi saya juga waras supaya apa yang kita lakukan ini tidak tergesa-gesa, mengambil kira semua aspek dan tidak ada mereka yang tak berdosa didakwa pula selepas ini kerana emosi, kerana marah, kerana tuduhan-tuduhan yang melulu. Yes. Yeah, I'm having a meeting with them today. This is the third meeting. When do you expect to give the status of the AES? We'll see. The AG is with me today, and we will look at it. We are moving on in stages. But at the end of the day, we are answerable to Parliament. And I said that we will answer it in Parliament. The question has not come up yet. Today I'm just dealing with Lahad Datu dulu. Ya? Pengajaran bagi kita. 1 tahun ubah kerana nak ubah. Change for the sake of change. Dalam keadaan sebegitu, ekonomi merudum, rakyat terbunuh, mereka membawa sentimen kebencian dan perpecahan. Sebab itu saya memanjatkan rasa syukur kerana fenomena ini merupakan fenomena yang global. Tetapi kebijaksanaan kepimpinan kita, kewarasan masyarakat kita, walaupun pelbagai kaum dan agama, ideologi politik pun, gender and age, kita tak berdepan dengan keadaan yang kita lihat di Timur Tengah. Itu satu contoh saja. Tak masuk Turki lagi, belum kita tengok Brazil lagi, belum kita tengok Syria lagi. Bermakna bahawa apa yang kita lalui beberapa tahun sebelum ini, walaupun ada pihak-pihak tertentu nak menyamakannya dan nak mengipaskannya, tindakan dan kepimpinan pucuk pimpinan negara khususnya Datuk Seri Najib sendiri telah memastikan bahawa negara kita tetap stabil, aman dan juga membawa transformasi dan perubahan tanpa menghuru-harakan negara dan masyarakat. Ini kelebihan kepimpinan Datuk Seri Najib. Terima kasih.